impian setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pasti menginginkan keharmonian dan kemanisan yang berpanjangan dalam kehidupan mereka. Namun setiap perkahwinan ada pasang surutnya dan keharmonian itu bergantung kepada cara bagaimana pasangan itu mengemudi bahtera rumah tangga yang dibina. Antara perkara yang sering menjadi isu dalam perhubungan adalah sikap pasangan yang bersifat dominan sehingga membuatkan mereka menjadi bossy sehingga hilangnya sifat toleransi antara satu sama lain. Seperti yang kita ketahui pada masa kini, ramai para isteri memiliki kerjaya sendiri, malahan berjawatan lebih tinggi berbanding suami. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuatkan sikap bossy iaitu sering memberi arahan terbawa hingga ke alam perkahwinan. Selain itu, bagi para suami, frasa beras kita beli yang digunakan sejak akhir-akhir ini seringkali disalaherti bagi sesetengah pihak. Kerana ada yang berpendapat bahawa suami mempunyai kuasa mutlak dalam rumah tangga dan mereka layak mengarah pasangan bagi melakukan sesuatu perkara. Justru dapat dilihat pembahagian tugas dalam rumah tangga bukan hanya bergantung kepada satu pihak sahaja dan mempunyai sikap toleransi juga dapat mengekalkan keharmonian perhubungan antara suami isteri. Jadi sebenarnya apa nak diperkatakan lagi? Sebenarnya bila perkataan tu bos, rumah tangga, suami, ternyata suami itu lebih layak. Walaupun kami tak minta. Tapi harus dia diketahui bahawa semua di luar sana bahawa kami yang beli beras. Itulah, saya rasa saya seorang kat sini. So, saya kena ada orang kata tag team lah. Saya nak kenalkan dulu tetamu saya hari ini yang telah pun bersedia bersama kami untuk topik pasangan bosi ini. Di dalam talian, kita bersama dengan Dr. Azuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri dan keluarga. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor kena tolong saya ni. Farin dia dah bagi dulu dah. Tak apa. Doktor insyaAllah neutral. Tapi saya pun ada rakan saya ni. Tapi juga pasangan. Ada juga? Kita bersama dengan Lan Solo dan juga Sheila Razlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu macam gaya pun ada ke bersanding lagi tu? Itulah. Training. Okey, baik. Hari ni kisahnya adalah pasangan bosi. Okey, kita secara umumnya kalau kita tahu memang kalau suami lah, okey, suami menjadi ketua keluarga. Tapi tak ada juga pendapat-pendapat lain juga yang mengatakan bahawa ada di kalangan lelaki juga tidak suka isteri pula yang suka mengarang-arang. Tapi pelbagai lagi isu-isu lain, pelbagai lagi perdebatan lain yang mungkin kita nak serahkan kepada doktor terlebih dahulu untuk membuka topik kita ni mengenai pasangan bosi ni, doktor. Silakan, doktor. Okey, pertama sekali kan Farin, katanya kita kena faham apa maksud pasangan bosi tu kan. So, kadang-kadang kita main sebut ada orang dia tak boleh bezakan bos dan bosi. Kan? Perkataan yang berbeza. Pasangan bosi ni adalah bila mana salah seorang daripada individu yang mempunyai hubungan sama ada suami isteri atau kekasih itu mempunyai perwatakan atau karakter yang dominan yang suka memberi arahan dan mahukan pasangan mereka menuruti arahan tersebut. Maknanya dia sahaja yang mungkin dia rasa dia betul dan dia cuba mengertikan pendapat ataupun perasaan pasangan dia. So dalam ilmu kepimpinan sebenarnya bosi ni dikaitkan dengan sikap ataupun attitude dan kualiti diri seseorang tau. Okey, kita nak tanya juga kepada Lan dan juga Sheila, apa yang dikongsikan doktor tu, ada tak orang kata ada bersangkut paut dalam rumah tangga anda berdua? Actually ada juga sebenarnya. Kadang-kadang dia bukan ada macam mana. Dia bosi yang bertempat kot. Contohnya macam saya sendiri lebih bosi kepada dia. Oh, itu pengakuan. Dalam hal keluarga. Dalam hal keluarga. Tapi kalau hal pekerjaan atau bisnes kita orang, kerjaan saya sendiri, dia lebih bosi, dia lebih banyak mengarah daripada saya. Kan? So saya rasa segala bosi yang timbul tu, wujudnya bosi tu atas dasar sesuatu yang kena pada waktu, ketikanya, kerjanya dan tanggungjawabnya, apa yang perlu dibuat. Semua dia bersangkut paut.
Tak tahulah pula, mungkin itu yang orang tafsirkan dari segi bosi dan sebagainya kan. Tapi kan Lan dan juga Sheila Fatin, bila saya lihat pasangan ni sebenarnya secara luarannya kan, kerana kita selalu nampak mereka sewaktu mereka bekerja, kerana mereka di luar tau sebenarnya. Jadi memang selalunya nampak memang Sheila yang bosi sebenarnya. Dia yang jaga suami dia kan. Awak buat tu, awak buat ni, ini itu. Sheila komen sikit Sheila. Itu dia macam Lan kata tadi. Kat luar memang Sheila bosi lah pasal kerja, tapi kat rumah tu macam mana pula menyesuaikan keadaan? Okey, kalau untuk saya secara jujurnya kami lebih banyak berbincang sebab dalam rumah tangga ke apa, kami bekerja bersama. Office pun muka yang sama, rumah pun muka yang sama. Jadi kita dah memang cadang dan kita rancang, kita plan. Bila kita dekat tempat kerja, saya adalah bos dan Lan juga adalah director kepada company yang kita kena bekerja bersama. Bila balik rumah, saya adalah isteri dan saya kenalah mendengar arahan suami, perintah suami selagi ianya tidak bertentangan lah. Maksudnya selagi boleh adapt, kita buat elok-elok. Tidaklah kata bos itu sangat sebab pemberi arahan, tapi kadang-kadang hidup ni kena berlandaskan arahan. Okey. Tapi macam Lan sendiri tak ada isu berbangkit bila dah balik rumah tu? Dia kena switch terus. Biasanya kalau dekat tempat kerja, kita orang terus act sebagai kita orang businessman ataupun business partner. Professional lah kan. Tapi bila balik rumah tu more tu family punya hal lah. Dia isteri saya suami dia bincang hal keluarga. Hal kerja tu kita dah tenang ke tepi lah. Lan, Sheila, saya sebenarnya gelak, saya minta maaf tau. Saya kadang bukan nak kata apa. Pasal dua-dua ni kat office jumpa, kat rumah jumpa. Kita tahu kat office tu siapa buat kan. Lan kat office dia kena je dengan Sheila. Kau tunggu siap kau kat rumah. Kena dengan kau balik. Okey. Kita nak tanya kepada doktor juga. Sebenarnya kan pasangan bosi ni, bolehkah kita kaitkan dengan pasangan kita tu yang mungkin perfectionist ataupun mereka yang tegas, OCD dan sebagainya, membuatkan mereka ni sedikit bosi. Sebenarnya tak ada niat, tapi dia punya ketertiban dia tu membuatkan dia memberi arahan. Boleh ke doktor? Okey, menjawab kepada soalan tu boleh sebenarnya sebab setiap individu yang perfectionist dia mahukan yang terbaik. Jadi bila dia lihat ada perkara yang mungkin di luar daripada dia punya perfection, maka dia kat situ dia akan rasa tak puas hati. Tapi tadi saya ada sedikit nak hurai mengenai apa yang Lan cakap tu. Sebenarnya kan dia ada beza antara bossy dan urgency. Silakan doktor. Ada tiga benda yang berbeza dan kita tak boleh samakan boss dengan bossy dan juga urgency. Macam contoh macam Sheila kata tadi dekat tempat kerja, Sheila adalah someone yang take over segala tanggungjawab. Bila balik rumah, Lan take over. Maka kat situ ada urgency, tanggungjawab masing-masing. Dan bossy pula merujuk kepada sikap atau attitude yang mana Fatih huraikan tadi, mungkin ada kaitan dengan perfectionist ataupun dari segi level of education, bila dia rasa dia lagi tinggi, lagi bagus daripada pasangannya, ataupun dari segi kerjaya, dia rasa dia lagi hebat. Jadi bossy berkait rapat dengan kita punya attitude dan sikap. Okey doktor, mungkin beri saya peluang untuk menambah sedikit kan. Okey, dari sudut hal bossy ni sebenarnya kan selalu dia ada perkaitannya juga dengan jantina, lelaki dan perempuan. Kalau menurut pada kajian dan pendapat lah, lelaki ni suka tak pasangan dia yang isteri ataupun pasangan wanita ni bossy, dan bagaimana pula penerimaan seorang wanita terhadap lelaki yang ada sikap sebegini? Okey, kalau mengikut kajiannya, lelaki ni dia suka untuk berkenalan atau berkawan dengan wanita yang hebat. Tetapi in term of mengawal kehidupan mereka, diorang tak suka. Mengikut kajian sebenarnya lelaki suka kalau dia ada kawan saya tu dia ada PhD, kawan saya ni doktor perempuan ni. Tapi when it comes to rumah tangga, perhubungan, lelaki mahu dilihat lebih tinggi tarafnya. Dari segi Islam pun begitu, berbanding dengan perempuan. Jadi kat sini sebenarnya ada pembahagian dari banyak aspek. Okey. Kalau macam Lan dan juga Sheila kan, kita tahu kalau bossy ni lebih kepada arahan-arahan kan. Macam Sheila sendiri, macam saya kan, kadang kita mengarahkan, kita minta tolong. Minta tolong tu, perkataan tolong tu sangat memainkan peranan kan. Kalau tak dah boleh jadi bossy. Setuju atau tidak? Okey. Mungkin boleh unmute-kan mic. Kami tak dengar gelak tu. Kami pun nak gelak bersama ni. Kena unmute-kan mic tu, Lan dan juga Sheila. Okey, silakan. Okey, maaf masih belum lagi kedengaran suaranya. Okey. Sekejap
Okey, silakan. Dah unmute kan mic-nya kan, Lan? Minta Mic unmute. unmute. Kita tak dengar. Okey. Tak apa, sambil-sambil mereka kita nak dapatkan suara mereka tu. Okey, kita akan kembali bersama dengan Lan dan juga Sheila untuk jawapan tadi. Seronok gelak tu. Sampai hilang suara. Okey. Tapi apa kata kita dengarkan pendapat orang ramai terlebih dahulu tentang topik menarik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Pada pandangan saya, mempunyai pasangan yang bosi ni sebenarnya boleh mendatangkan kesan toksik kepada perhubungan tersebut. Kerana kita tahu bosi spouse ni dia overprotective, dia suka kontrol pasangan dia dan dia juga kalau boleh nak dengar cakap dia saja, which is not good for any relationship pun. So sebenarnya ada cara-cara yang mungkin kita boleh applykan jika kita mempunyai pasangan yang macam ni lah. Sebab saya percaya yang communication is a key. Apa saja masalah dalam rumah tangga perlulah diselesaikan melalui komunikasi. Ini pendapat saya, tak salah untuk kita bersikap sedikit bosi dalam perhubungan untuk menyatakan kehendak dan keinginan kita kepada pasangan, asalkan tidak berlebihan dan tidak menyakiti hati pasangan yang akan boleh memudaratkan perhubungan suami isteri. Dan kalau boleh cuba gunakan tone suara yang rendah dan lembut supaya pasangan kita tidak akan menganggap itu adalah satu arahan tetapi hanyalah satu permintaan bantuan. Pada pandangan saya, sifat bosi dalam perhubungan sememangnya tak perlu ada. Sebab tak ada orang yang nak diri mereka diarahkan maupun diperintah itu dan ini. Jadi sifat bosi ni sememangnya akan menghilangkan rasa manis dalam perhubungan. Kalau pasangan saya memiliki sifat bosi, saya akan buat dia nampak bahawa sifat bosi dalam diri dia sememangnya salah. Perlahan-lahan saya akan tunjukkan bahawa dalam perhubungan sememangnya mementingkan sikap tolak ansur. Jadi tak ada pihak yang sentiasa betul dan tak ada pihak yang sentiasa salah. Tak semua isteri suka dengan sikap pasangan yang bosi bergaya macam bos dan gemar memerintah lah. Sifat bosi akan menimbulkan konflik dalam hubungan suami isteri. So bagi saya, berkenaan dengan tindakan yang harus dilakukan jika pasangan bersikap bosi adalah tegur dengan cara berhemah supaya pasangan faham dan tidak terasa hati. Ada daripada kaum Adam yang mana kalaulah sekiranya pasangan mereka ni bosi, akan ada orang kata tolak ansur, toleransi dan sebagainya untuk baikkan rumah tangga tu. Ada juga perempuan tak suka arahan, permintaan juga berbeza-beza. Okey, sebelum kita kembali bersama dengan Lan dan juga Sheila dan juga doktor. Okey, ada pendapat di dalam Facebook mengatakan daripada Syah, terima kasih kerana pandangan jujur. Dulu saya memang cerewet, memang bosi. Kadang-kadang benda kecil pun boleh jadi isu. Tapi sekarang ni saya kurang sikit sebab saya tahu tak semua orang suka dengan cara saya. Tu alhamdulillah di Facebook Wanita hari ini cukup meriah, pelbagai pendapat daripada orang ramai penonton-penonton kita di Facebook secara langsung, dan terima kasih kepada mereka. Terus memberikan pendapat bersama dengan kami. Okey. Kita sambung. Kita sambung. Tadi yang soalan kepada Sheila yang mana kadang-kadang perkataan minta tolong minta tolong mandikan anak, minta tolong tu sebenarnya penting. Kalau tak kita dah boleh tergolong kepada pasangan bosi. Apa yang gelak besar tadi tu? Kita nak tahu tu. Okey, secara jujurnya perkataan tolong tu memang kami praktikkan daripada mula perkahwinan sampailah ke tahun ke-12 ni. 12 Ya, 12. Wow. So memang perkataan tolong tu sangat memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan di rumah, berkeluarga dan juga di alam pekerjaan. Jadi bila ada perkataan tolong tu, dia tak ada rasa macam dia bagi arahan tepat ke aku ni. Kau tahu tak aku dah buat. So bila ada perkataan, sayang tolong ambilkan I punya kasut, tolong sediakan. So macam saya pun yang boleh tak tolong buatkan susu anak. So dia dah jadi satu, dah bertukar lah situasi tu kan. Daripada macam buat susu anak jap, ambil kasut jap. Ini kan berbeza kan. So perkataan tolong tu sangat memainkan peranan. Okey Lan, sebagai seorang anak-anak kan, semua kita terapkan juga sampai dia anak-anak pun sampai bercakap dengan kita pun, daddy boleh tak tolong ambilkan kita punya ni. So benda-benda dah kita terapkan nilai tu dengan anak-anak sekali. Okey Lan. Dengan hidup kita ni kan. Ini pasal apa tau Lan? Pasal kalian berdua dah 12 tahun di alam perkahwinan. Selalunya masalah-masalah ini banyak pada pasangan-pasangan baru tau. Tapi saya nak bagi soalan cucuk sikitlah dekat Lan. Lan, dekat rumah tu paling menyampah sekali kalau Sheila tu macam mana yang Lan tak suka kalau dia buat sesuatu tu, macam nak tunjuk bos ke apa yang tak suka tu sebagai seorang lelaki? Tak gemar, tak mesti setuju ada satu.
Oh, ni cerita kat rumah ni. Cerita kat rumah. Cerita. Sheila dah risau. Cubit dah. Dia suruh saya cepat-cepat siap. Itu yang saya suka. Itu biasa. Farin mungkin ada pengalaman sama. Tolong cepat-cepat siap kan. Kalau bersiap kat rumah memang saya lagi lama berbanding dia. Saya kalau suruh dia cepat siap, dia memang sekejap rasanya tak sampai 5 minit dia boleh siap. Saya yang ambil masa sampai setengah jam kan nak bersiap ni kan. Tu yang rasa macam aduh dia suruh aku bersiap dulu pula. Itu je lah. Okey. Mungkin kita boleh berbalik kepada doktor kan. Kalau kita melihat kepada pasangan suami yang bosi dan isteri kan. Bagaimana sebenarnya kita nak membezakan taat kepada suami kan. Dan juga suami yang kadang-kadang ada perangai bosi ni. Kadang-kadang benda-benda yang menyalahguna status suami lah. Kecil-kecil kan. Ambil air yang depan mata pun tak boleh. So macam mana tu doktor? Macam tak ikhlas je. Bukan. So basically ada beza lah antara hormat dan being bossy kan. Dan tapi sebelum kita menjawab soalan tu, kita kena pastikan kita tahu apakah karakteristik ataupun sikap seseorang yang bosi ni. Jadi dekat situ kita tahu membezakan sebenarnya adakah dia ni suami kita ni bosi ataupun ianya adalah sekadar satu orang kata norma untuk menghormati kan. So antara orang kata apa sikap-sikap yang kita kena cakna lah mengenai pasangan ini, bila berlaku secara konsisten, pasangan kita ni dia rasa dia je sentiasa betul dan tak pernah salah. Senang dia tiada giliran. Macam Lan dengan Sheila tadi dia ada giliran kan. Tapi yang ini setiap masa dia rasa opinion dia je yang betul. Dia rasa dia tak pernah nak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada pemikiran yang sedikit sempit. Kalau dalam bahasa leadership ni kita panggil dogmatism lah. Opposite of the open-minded kan. Dia rasa macam apa yang dia nampak itulah dia kan. Jadi bila pasangan dia memberitahu, dia akan cuba argue. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya, bila kita percaya yang sebenarnya pasangan kita tu dia cuba untuk memonopoli dalam setiap perbuatan atau apa saja. Let's say kalau dia nak pilih baju, kita punya kemahuan sendiri. Tapi tiba-tiba pasangan kita datang, saya tak nak awak pakai merah, saya nak awak pakai biru. Konsisten berlaku, maka kat situ kita tahu itu adalah satu tindakan yang berbentuk sifat bosi, dan dekat situ lah kita kena evaluate, perlu tak kita hormat keputusan tersebut atau kita hormat pada diri kita. Tapi bila dengar doktor kata macam tu bukan bosi tu, kadang dah masuk diktator sebenarnya. Okey, bukan tidak. Okey, ini satu lagi soalan menarik lah, di mana kalau kita lihat kepada sesetengah orang, kadang-kadang mereka tidak menyedari sifat mereka sendiri. Kan? Tak kiralah baik suami, isteri ataupun lelaki maupun wanita. Tapi tak ada siapa yang suka diarah-arah. Okey, jadi sekarang ni bagi mereka yang menjadi pasangan atau tuan punya diri, bagaimana mereka nak memperbaiki hubungan dan memperbaiki sikap mereka sendiri, doktor? Okey, kalau macam tu untuk pasangan yang mungkinlah sebenarnya kita tahu pasangan kita ni bosi. Dia bukan bos tapi dia ada sifat bosi. Sifat tu. Ada tips yang saya selalu cakap. Saya kata kita dalam hubungan rumah tangga ni kita kena aplikasikan 5 konsep asas rumah tangga. 5 T. T yang pertama adalah trust. T yang kedua adalah toleransi. T yang ketiga adalah tanggungjawab. T yang keempat adalah terbuka. Keterbukaan. Maknanya dekat situ kita kena faham keterbukaan tu kan. Kadang-kadang kita tak nak faham dia cakap apa. Kita macam nak dengar ke tak dengar. Macam tu kan. Dan T yang kelima adalah konsep til jannah. Sebab apa? Sebab perhubungan ni bukannya macam untuk hari ni esok saja. Setiap pasangan ada konsep til jannah tu. Jadi kalaulah pasangan kita cuba memonopoli kita setiap masa, maknanya konsep til jannah tu dia mungkin tidak kesampaian. Okey, baik. Penjelasan doktor itu kejap lagi kita akan tanya juga dekat Lan dan juga Sheila. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan rakan kami di Facebook, Ju Addison, yang mana beliau menyatakan pasangan saya seorang yang agak bosi, tapi kita sebagai pasangan kena banyak bersabar dan perlahan-lahan kita pasti dapat terima sikap pasangan masing-masing. Tapi adakah persefahaman itu penting untuk kita tak gaduh jika betul sikap pasangan kita itu memang lahir sebagai seorang yang bosi? Dia gelap. Itu ada berkaitan dengan saya kata tadi. Kadang-kadang ada orang tak sedar sikap dia sendiri, sifat dia sendiri. Bila dah berpasangan, baru dia tahu sebenarnya. Sebab tu kita
berdua tu lebih baik. Betul, Orang kata. kena ada toleransi. Kita nak tanya pada Lan dan juga Sheila lah kan. Sebenarnya dalam tempoh perkenalan dan juga mengharmonikan rumah tangga tu, memang bila dua kepala yang berbeza ni bertemu, mesti kita nak cari titik tengah tu sebenarnya. Jadi apa tips dan juga amalan-amalan yang Lan dan juga Sheila lakukan, terapkan selain daripada tolong-tolong tadi tu di dalam rumah tangga untuk memastikan kita bukan bosi tapi bekerja sama? Okey. Dia antara tips yang kita orang terapkan adalah toleransi kot. Toleransi. Apa-apa pun kena berbincang. Sentiasa menerima teguran, pendapat antara satu sama lain. Kan kadang-kadang memang dia dengan karakter dia, saya dengan karakter saya. Nak mencari satu titik persamaan tu memang ambil masa juga. Bukan dalam masa yang singkat. So 12 tahun yang kita orang harungi bersama ni banyaklah mengajar kita orang kekecewaan, kesedihan, kecaman, gembira bersama kan. So benda tu sama-sama kita rasa. Bagi saya memang sangat-sangat memerlukan toleransi yang betul lah. Toleransi. Dalam Lain tertinggal, kasih sayang, cinta. Pengorbanan. Okey, macam Sheila sendiri, kita tahu kan kita tak naklah terapkan budaya mengarah di rumah dan sebagainya sebab kita ada anak-anak kan, bila anak-anak kita melihat ibu bapa, itu yang akan dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Jadi mungkin apa agaknya yang Sheila terapkan pada anak-anak yang janganlah ikut antara arah-arah tu, mengarahkan tu sebenarnya tak bagus. Okey, memandangkan saya merupakan anak tunggal, jadi bila saya tak pernah berkongsi apa-apa, so sebenarnya ambil masa juga untuk saya melayari bahtera rumah tangga tau. Maksudnya jelah bila berkahwin kita ada ipar dua apa semua kan. Jadi saya tak nafikan bosi tu ada sebab aku tak pernah share dengan siapa-siapa ni. Betul tu. Kan. Jadi bila dah berkahwin ni saya belajar juga daripada Lan, maksudnya dibantu juga dengan orang-orang lain juga, family. Jadi untuk bila dah berkahwin dalam family ni, kita adalah role model kepada anak-anak kita. Jadi saya banyak pembacaan, saya suka membaca. Jadi saya tengok kehidupan orang lain. Kalau orang tu bahagia dengan apa? Kalau dia mewah dengan duit, apa yang dia kontrol dengan duit? So maksudnya orang nampak macam kehidupan artis ni mewah. So anak-anak dia mesti mewah. Tak, saya dengan Lan berbincang tak ke arah itu. Jadi kesederhanaan tu. Jadi sebenarnya diri sendiri tu kena belajar untuk jadi yang terbaik kepada keluarga. Jangan ada bosi walaupun background kita tu anak tunggal yang tak pernah share. Kan? Jadi memang kita banyak kena pandang dan tengok kehidupan orang. Apa yang baik kita apply pada kehidupan kita. Barulah keluarga harmoni. Cantik. Lan dan juga Sheila. Okey doktor, mungkin seringkas yang mungkin doktor kata-kata akhir dan pesanan kepada penonton kita mengenai topik kita hari ini. Pasangan bosi ni. Doktor, silakan. Dia unmute-kan mic-nya doktor? Okey. Okey, kata-kata akhir, kalau kita rasa kita tak mampu untuk deal dengan pasangan kita yang terlalu bosi, kita ada option untuk work out. Sebab lama-lama kita akan menderita dan boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental. Tapi kalau kita boleh deal dengan tu, teruskan bersabar dan aplikasikan self-concept. Remember, in a relationship, kita gaduh, walaupun kita rasa kita menang, kita tetap kalah. Betul. Saya suka tu. Okey, baik, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Azuraida, Lan Solo dan juga Sheila kerana bersama kita pada hari ini. Jaga diri ke semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Jadi rasanya seberingkas seberpadat cukup menarik, banyak tips-tips yang dikongsikan. Jadi tak ada siapa pun yang suka diarah-arah tapi lebih toleransi dan bekerjasama. Jadilah cari persefahaman dan juga toleransi supaya dapat lahirkan keluarga yang sempurna dan juga harmoni kan. Banyak lagi sebenarnya nak kami kongsikan dengan anda, tapi sebelum itu kami nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Wanita hari ini.